Okay. Di mana yang saya dah beritahu last week, hari ini kita akan buat server kita sendiri. Kita dah tak guna Firebase. Kita akan buat server kita sendiri dan client coding pun kita akan buat yang standard punya. Kalau sebelum ni kita guna yang Firebase punya library. So hari ni kita akan guna yang standard punya. So maksudnya tak bergantung kepada Firebase lah. So kita akan buat WebSocket client dan juga WebSocket server. Untuk maklumat semua, selepas ni mungkin lepas minggu depan kot. So hari ni kita buat untuk buat server dahulu, kita test dulu server. Next week kita akan buat seperti mana kita dah buat dengan Firebase, iaitu kita akan broadcast kita punya webcam kepada semua klien menggunakan server Node.js, server kita sendiri. Cuma yang nak broadcast webcam tu kita kena tengok next week. So selepas tu setiap orang kena buat video sebagai satu projek dan you kena explain macam mana nak buat semua yang kita dah belajar ni. Macam mana nak buat sistem untuk kita buat server dan juga klien bagi membolehkan kita broadcast webcam kita kepada semua orang. So assignment lah you kena buat minggu ke-5 dan minggu waktu cuti lah. So mungkin lepas you naik sem break tu minggu tu last lah untuk you submit tu sebagai assignment lah. So setiap orang kena buat benda sama. So coding tu insyaAllah semua orang akan buat sama je. So basically you follow je saya punya ni. Cuma yang membezakan setiap orang, each individu kena buat video masing-masing. Kena tunjuk step by step. Alright, so pertama sekali kita akan buat terus hari ni. So basically you akan siap lah projek tu. Cuma yang saya nak you present je lah. So first step kita kena download dahulu lah. Kena download Node.js. Search Node.js. Kena ada download tu. Klik download. Kalau ni saya dah download. Dia akan dalam format MSI ni lah. Then install terus lah. Install terus. Okay, bila dah siap tu open dan dia akan buka page untuk kita install Node.js ke dalam komputer kita. So komputer kita akan jadi server. So klik next. Boleh buat terus lah. Terus download dan installkan Node.js dalam laptop masing-masing tu. Klik next saja. Next. Dia tak ada apa next je lah. Next ni. Ni tak perlu, tak apa kalau nak ikut latih tu dia ambil masa sikit. Tu just buat next je. Next. And install. Okay, finish. You all boleh install tu dekat PC masing-masing. So once dah install, kita test Node.js kita, buka command prompt. Kita type je window ni, type command cmd. Dan type node. Kalau dia keluar macam ni, maksudnya berjaya install ni. Well, to know ni version latest. Don't have more information. Tekan Ctrl C untuk terminatekan dia. Okay, Ctrl C 2 kali ya. Dia akan terminate. Okay, try lo. Okay, so next step kita adalah kita kena buat server coding dahulu. Okay. Kita buat server coding. So kena buat notepad lah. Sebelum kita kena buat folder dahulu.
kena buat folder dahulu. Kita kena install WebSocket library ke dalam sistem kita. So nak buat folder, buka je PC or disk PC ataupun you punya desktop tu, File Explorer. Okay, so kita buka Explorer kita. Saya buka kat C, saya nak buat folder kat C ya. So kita buat satu folder baru. Right click kat sini, buat new folder. WebSocket. Namakan folder tu WebSocket. Okay. Dan enter, buka folder ni, dia kosong lah. So, folder saya dekat C WebSocket. C WebSocket. Kita buka balik command prompt kita. Okay, so kita kena masuk folder WebSocket tadi ya, sebab kita nak install library WebSocket dalam folder tu. Okay, so you just buat cd, change directory, C, titik 2 tu, yes left, and then nama folder yang kita dah create tadi tu, WebSocket. Kalau you buat D, so sini kena D lah. Okay, saya dekat C ya. So WebSocket, then enter, so kita masuk folder WebSocket, make sure di WebSocket dia dah berada dalam folder ni. Alright. Seterusnya kita kena install library WebSocket sebab kita nak guna function-function yang ada dalam Node.js tu untuk kita buat server nanti. So nak install dia, just type npm install ws. Sekejap, saya nak confirm dulu. Klik tu ada. Saya check dulu apa cara nak install dia. Okay, sebelum install WebSocket, kita kena install Node.js dahulu. So nak install Node.js ni, just type npm init initialize. Init je. npm init. Enter. Ni dia akan tanya configuration dia. So enter saja pun boleh je. So package ni kita buat nama yang sama, default dia WebSocket. Version ini buat 0.0.1 Okay, first version. Enter. Description, ignore je, enter. Entry point. Ni sebab saya nak buat nama server saya nanti, saya nak guna server.js. Maka ini kita jangan guna index lah. Kalau you guna index, nanti you nak buat server nanti, file tu mesti nama index.js lah. So sekarang ni saya rename ni, rename kepada server.js. Kalau you tersilap tulis ni, you dah enter, you run balik lah npm init ni ataupun delete folder tu, buat balik lah. So ini tukar kepada server.js lah. Kalau tak tukar pun boleh, tapi nanti nak create file server, kena nama file tu, server tu mesti index.js. Tapi sekarang ni saya dah tukar kepada server.js. Server.js lah. Enter. Okay, ni enter je. Test command tak ada, tak payah tulis. Git repository pun tak payah, enter je. Keywords pun tak payah, enter je. Outer, ikutlah you nak tulis nama you pun boleh. So saya tulis ni nama saya. Enter, license, enter je, tak ada license. Okay, kalau dia kata semua dah okay, yes. Okay, enter je, maksudnya kita yes lah. Okay. Ni dah berjaya, cuma dia keluar notis lah sebab dia beritahu situ ada version terbaru lagi lah. npm version terbaru. Kalau nak install version terbaru npm ni, boleh run ni ya. Copy ni run lah. Okay, semua dah settle tu. Okay, next.
Next, kita kena install WebSocket. Tadi kita baru install ni ya. Kalau kita tengok dekat folder kita tadi ni, ada ini package.json, dia akan create package.json. Okay. Seterusnya kita install WebSocket library ya. So arahan dia npm okay, install ws WebSocket. WS ya. Enter. Dah tunggulah dia install. Okay, so dia dah install tu. Kalau kita buka folder tu dah nampak kat sini dah ada node module. So, kalau kita buka ni pun dah ada WebSocket punya library. So adalah semua kat sini. So, kalau ada benda ni semua, you check lah. Mesti kena ada lah. Kalau tak ada, problem lah. Maksudnya tak boleh guna WebSocket untuk create nanti. Tak boleh guna library dia. So make sure you run yang tadi tu. npm install WebSocket. npm install ws. Enter and then keluar macam ni lah. Found kosong vulnerabilities ni. Okay lah maksudnya. Dan cuba buka balik you punya folder dan dia ada node module dalam tu dan dalam tu ada WebSocket folder. Dalam tu adalah library dia. Kita tak nak tengok library tu, kita just nak guna je. Seterusnya kita akan create server kita. Okay, nak create server, just right click dekat folder WebSocket ni kat luar dia, bukan kat dalam node module ni, kat luar ni. Right click. So yang ni yang nama file saya sebut tadi ya. Kalau you tak tukar tadi kena guna index.js lah. So sekarang ni saya dah tukar waktu saya init tadi tu kepada server.js. So saya create file baru. Okay, make sure you nampak belakang ni ada .txt ni. Kalau you tak nampak make sure klik macam ni dulu lah. Pergi dekat view and then find ni extension ni you kena tick Kalau you tak nampak dia akan jadi macam ni. Macam ni. Tak nampak .txt tu. Kan? Jadi nanti kalau you tukar nama file ni, contohnya kita rename kepada server.js, dia masih lagi teks dokumen ni. Sebab ni sebenarnya server.js.txt. Kita je tak nampak. Jadi nak bagi nampak, kita klik kat view ni, then tick file ni extension ni biar nampak. Okay, baru kita nampak ni adalah .txt. So rename file ni dia mesti .js. Rename. Buang yang .txt tu. Nama file tu server.js. Yes. So kita akan start buat coding pada server ni. So edit file ni menggunakan Notepad++. Alright. Okay, so kita letak arahan pertama dekat ni. Kita terus letak dua benda. Alright, so coding dia ni saya dah letak dekat tu. So kalau you buka dekat clip, you boleh nampak lah coding tu. So yang ni. Okay. So boleh masuk ke sini. So copy coding yang atas ni, yang first ni. Copy. Dan letak dekat you punya notepad tadi tu. Yang file baru tu. Okay. So, okay, line pertama tu kita just declare WebSocket. Ni terpulang lah, nama je, variable je. Declare WebSocket dan kita akan guna library WebSocket sebagai server. Dan kita initialize WebSocket kita set WSS ni kepada WebSocket. Yang mana kita set WebSocket ni, server ni dia akan listen pada port 8080. Okay. Port sendirilah sebab kita nak buat server web socket, dia kena ada port dia. Kalau port 80 itu port web server. Okay.
port 80. Ni tak kisahlah, port ni tak kisah pun apa-apa nak buat satu-satu pun boleh. Okay. Cuma dia ada port yang dah fix untuk sesuatu application. Contoh kalau port 80 ni untuk web server. Maksudnya kalau buka browser, dia akan listen to this port. So dia mungkin juga akan jadi konflik kalau you running Apache ataupun you running web server dekat PC. Jadi kita guna port yang tidak konflik lah. Okay. Kalau 80 ni biasa satu lagi yang kita guna adalah JSP tu. Okay. So jangan guna port yang konflik server yang ada dekat PC kita lah. Okay. Contohnya sini saya buat port 789 ataupun 1234 ya. Port ni memang tak ada orang guna lah. Okay. So it can be any number lah. So port ni. Okay, so server kita akan running pada port 1234. Okay. So settle kita initialize port kita. Okay, seterusnya seterusnya kita kena, sebab JavaScript ni dia ada macam event list di event dia punya event dia sendirilah. So, bila ada orang connected ke client lah, bila client connected ke server kita ni, so dia ada satu event dipanggil event tu dipanggil sebagai connection, on connection. Ada macam on click, on change, on blur, on tu event lah. So kita kena register jugalah WebSocket ni on connection lah. Maksudnya WSS titik on ni connection. Okay. And then function buka tutup bracket dan tutup ni. So coding dalam ni kita akan letak. Okay. So function yang ni kena tulis lah. So tulis sekarang. WSS.on and then connection. Maksudnya bila ada connection je, bila client connected, so dia akan masuk dalam function ni lah. So function ni nak buat apa? So pertama dia kena terima dua parameter, sebab bila client connected tu kita kena tahu detail tentang client tersebut. So ada dua parameter kita masuk kat situ, iaitu ini pun nama variable je tapi saya buat je WS, satu lagi ini nama je, nak buat nama ABC XYZ pun boleh je. Sebab dia adalah nama je. Okey. Okay, so kita ambil satu contoh. Kita nak tengok klien tu connected je. Kita nak tahu klien yang connected. So untuk dapatkan IP klien, kita boleh guna buat satu variable, katakan ni IP klien yang connected tu. IP klien sama dengan, dia menggunakan yang sini yang REQ ni. Ni tak kisahlah, nak buat ads pun boleh ni. Ini saya guna variable REQ dot socket remote address. Socket dot dia sensitif huruf kecil huruf besar tu. So remote address tu A huruf besar. Ini nak dapatkan remote address. Okay. Yang ni kita akan run dekat server. So kita akan run guna command prompt je. So untuk viewkan siapa yang tengah masuk dekat kita punya server ni, kita just buat gunakan console.log tu. Console.log dan IP client. Maksudnya kita nak tahu siapa yang tengah masuk ni. Dan kita combinekan dengan is connected.
Okay, save. So dah siap server kita. So kita test server kita. Jadi nak test server ni, kita buka command prompt ni balik. Kita semula command prompt. Ni saya clear dulu screen dah. So nak runkan skrip ni, nama dia server, server.js. So kita runkan ni menggunakan node and then runkan gunakan nama coding kita tadi lah, server.js. Okay, so ini firewall, just allow je. Okay, allow. Okay, so dia running ni maksudnya dia tak keluar apa-apa kan, dia tunggu je kat sini. So maksudnya dia running, server tu tunggu klien connected ke server kita. So, kita buat satu lagi script yang ni klien So ni dekat klien. Okay, so buka balik WebSocket ni. Kita buat ini klien ni tak semestinya dalam folder ni dan kita tak guna Node.js pun klien ni, kita guna standard punya JavaScript So kita create satu file lagi untuk klien. Kita nak tengok klien connected tu. So ada .txt belakang tu. Yang ni kita buat sebagai client.html. Dia kena running dekat browser So edit file ni client.html. Ni kita buat kat C WebSocket ni, edit file ni. Okay, kalau you letak file ni dekat my feed, maksudnya semua orang boleh access lah. Tapi ni tak apalah, saya just tunjuk dekat local PC je. Okay, so kita edit client.html. Alright. So client ni kita nak buat connection dia. Alright. Client so this JavaScript juga. Okay, buka script. Okay, so pertama kita kena buat connection ke server Arahan untuk connect ke server adalah WebSocket luar WebSocket sama dengan new. Ni klien so kena ingat ni adalah klien, kita nak connect ke server kita. New WebSocket new WebSocket huruf besar. Case sensitive ni. So dalam ni kita kena passing kita punya server, kita kena passing kita punya server. So server kita, so dalam ni kena passing kita punya server iaitu protokol WebSocket. So dia start dengan WS WebSocket. Biasa kita HTTP kan, tapi ni kita tak guna HTTP, kita guna WebSocket titik dan slash. Okay. Maksudnya kita nak connect kepada protokol WebSocket. So server kita, so kena tahulah server IP tu. Dan dia boleh access lah daripada mana-mana PC Dia buka satu lagi command untuk tahu IP kita. So just type ipconfig atau you boleh tengok kat bawah tu ipconfig. So PC saya ni, PC yang depan tu ni PC depan ni. IP dia adalah yang ni ni IP dia. So nanti kalau you buat projek, you kena tukar lah. Tapi sekarang ni guna je IP saya ni. Saya nak tengok semua orang connected ke PC saya ni. Paste kita punya IP kat sini So WebSocket nak connect ke PC mana? PC IP ni So kalau you buat projek nanti PC masing-masing lah. So mungkin you buat 127.0.0.1 lah you punya PC Ini PC. Kalau kita punya PC sendiri, dia adalah 127.0.0.1 Ini PC kita sendiri. Ini IP saya ni, saya rasa semua orang boleh access. Maksudnya
Kalau you connected kepada smart classroom Wi-Fi tu, you boleh access IP ni. So you boleh masuklah server yang dekat depan ni. Okay, dah kena specify port dia. Okay, port dia adalah saya buat tadi 1, 2, 3, 4. Kalau you tengok coding server kita ni sekolah ni. Ni port dia 1, 2, 3, 4. Jadi kat client pun kena buat 1, 2, 3, 4. Okay, you buat slash kan dia. Alright. Okay, kita try dulu. Itu saja yang perlu kita buat. Maksudnya bila buka je skrip ni, dia terus beritahu, dia terus connect kepada server kita. So dekat client tak nampak apa-apa, tapi dekat server kita akan nampak kat sini ada orang masuk. Okay. Cuba orang lain just buka je file tu, buka je file ni, kita dah ini kan save. Dan you buka balik je file tu guna browser. Buka je file ni. Line HTML. Okay. So dia tak nampak apa-apa lah sebab kita belum buat coding lagi kat situ. Tapi dekat saya punya ni dah nampak. Ini yang saya sendiri yang connected. Yang ni siapa ni? 246. Ni maksudnya dia banyak kali refresh lah. Cuba yang lain. Cuba masuk server saya. Baru seorang ni. 246 ni baru seorang. Coding dah. Mana yang lain tak siap lagi lah. Just type, tambah ni je script and then follow je ni. Ataupun ini salah. Dekat live sharing ya. Okay, dekat coding yang saya buat live sharing tu dah nampak tu. So boleh copy je siapa yang lambat nak tulis tu. Live sharing ni dah ada, so boleh copy je ni client ni. Klik. Okay. Ini kita kena register kat sini WebSocket, type je kat sini. Dan dekat client HTML tu WebSocket
on open. Ni maksudnya bila dia berjaya connected. So ini kita register kepada function on open. Ni nama function lah. Ni nama function. Ni nak buat nama function ni. Nak berjaya pun boleh je. Saya buat on open je. Dia ada berapa lah? Dia ada on open, dia ada on error, on message. Kita nak event dia on open, yang ni on close. Okay, on close. Ni nama function. Dan on message ni apa? On message ni bila dia menerima message lah. So, kita buat bila terima message, dia akan panggil function ni. Last kali on error, jika dia ada error, dia akan panggil function error tu. Function tu kita declare kat sini. Ini function on open. Okay. On open. Function on close. Teruslah yang lain-lain pun kita kena tulis terus sebab saya dah buat ni on message. Sekali on error. Right. So on open ni kita buat kat sini. Katakan kat sini saya buat satu message kat sini. Div id sama dengan message ataupun alert lah, alert slash div. Okay, so kalau dia berjaya connected, kita akan update alert ni dalam ni. Maksudnya kita buat kat sini get element document .get element by id alert .inner HTML. Saya kat sini connected. Right. Copy yang ni. Kalau dia disconnect, kita buat kat bawah ni. Function on close ni. Yang ni close. Okay. On error pun kita buat close juga lah. Ataupun tulis error. Jadi error. On message ni kita kena ada variable sebab kita nak terima parameter, kita nak terima input, so kena ada parameter. Katakan kat sini saya buat evt event. So kita nak baca data dia sama dengan evt.data. Kalau ada message lah, message kita tak buat lagi, server just nak tengok dia connected ataupun tidak je. Okay. So, kalau data pun sama, kita yang ni kita printkan data dia. Receive plus data, diterima data pun. So kita update je kat situ. Saya run balik. Ini saya refresh. Connected. So kalau saya nak
stop server sekarang ni, saya tekan Ctrl C ya. Nanti tengok dekat saya punya client ni akan jadi close ya. Saya tekan dekat server saya ni. Ctrl C. Okey, dia dah jadi close. Yang lain pun close lah kat client tu. Right. Saya ulang balik sebab saya lupa record ya. Kita buat yang ni just untuk dapat dekat server So dekat server kita tambah satu lagi event pada client Ni client ni yang sini, dah ambil dari sini. On message, maksudnya bila ada message, so kita akan paparkan dekat server message yang client hantar. Tapi kena buat toString sebab message ni dalam format binary, jadi kita kena buat toString, kena convert kepada string baru dia boleh outputkan dekat client And then kita buat satu lagi client bukan server, kat client. Kalau tadi kita buat client ni dia just baca je, jadi client yang boleh update. So dia just copy file ni dan buat copy, duplicate file ni dan buat client update ni. So client update ni kita just tambah, dia sama macam client yang ni, kita just tambah yang ini saja. Dua button ni iaitu input text message dan kita buat satu button send to server. So send to server ni apa dia buat, dia akan send kepada server. So simple je coding dia. Okay, function ni kita baca value daripada input, get message and then kita send ke server. Kita boleh run kita punya ni, run kita punya client update. Make sure ni close. Okay, so kita run server yang baru ni. And then refresh balik page ni. Dan dah boleh start send. Selamat Hari Raya. Then okay. Alright, so dah boleh nampak tu connected ada. So send, siapa yang hantar send tu pun ada. Alright. Dah. Okay, boleh try lo. Try. So mungkin boleh try dekat PC masing-masing pula. Macam mana kita tukar PC masing-masing. You try kat PC you. Tukar je dia punya address Tukar je address ni kepada 127. Okay, address ni kepada 127.0.0.1. So dia akan point kepada server kita. Maksudnya you punya command lah. Sekarang ni kalau you run command you tak keluar apa-apa pun. Sebab sekarang ni semua client ni connected ke PC saya. Ke PC depan ni lah. So kalau you run command you dekat PC masing-masing command tu tak keluar apa-apa lah. Sebab semua connected ke PC saya. Okay, so kalau you nak run, make sure you tukarlah ini kepada PC masing-masing 127.0.0.1 Ni PC masing-masing lah. So barulah you boleh tengok efek dia dekat PC masing-masing. Okay. Kalau you nak minta kawan tolong test pun boleh. So ini tukarlah kepada IP you tu. Kita tengok IP tadi. Untuk IP yang ada ni. Yang ni kan. Tukarlah kepada IP ni. So dia akan pergi ke server ni lah. Kalau saya tukar situ, dia akan pergi ke server situ lah. Server yang tadi. IP ni melambangkan PC kita. So saya maintain balik yang ni. Oh sebelum tu ada satu lagi lah. Saya lupa ada satu lagi. Kita nak broadcast lah. Ada satu lagi. Ni last lah. Last kita nak broadcast. Ini kita send, nampak dekat server je. Saya nak send dan saya nak nampak dekat client ni. Client yang tengah connected. So dekat server, kita ubah sedikit dekat server. Kemudian dekat server, ini kalau tengok sini dia tak hantar pun dekat client yang connected ni. Dia hanya print dekat server je. So macam mana nak hantar ke client. Okay. Ini saya uncomment dahulu.
Tak nak penuh server saya, nanti tak nampak. Okay. So kita nak hantar ke klien, kita just buat ni panjang sikit coding dia. Ni gelung gelung dalam JavaScript lah. Kita guna WSS. WSS. Ni server lah, server. Maksudnya kita nak dapatkan server all the clients. WSS maksudnya daripada server, ni WebSocket server, semua client, titik client. And then for each. Ni for each. Ni for each dalam JavaScript dia macam ni lah. For each. For each. Dalam dia ni. Sebab kat sini client tu ada anak panah macam tu. Saya buka ini function dia. Kena semicolon bukan ni. So, ini function yang kita nak hantar tu maksudnya client dah ada client, send je lah kepada client ni. Iaitu client dot send. Kita nak send apa? Nak send message yang kita terima ni lah. Message ni to string ni. Message dot to string. Okay. So ni maksudnya client daripada sini dia akan send kepada semua client yang connected message yang kita hantar daripada yang client update ni. Jadi dekat server, so dekat client ni pun kita kena ubah sebab dia nak terima message lah, nak terima message. Kita belum buat apa-apa lagi, kita just buat connected je. So on message ni kita belum buat dekat client . Kita buka dekat client, on message. So pergi dekat on message. Ni on message ni kan. Okay. Right. On message, kau tengok kat sini dia akan receive, maksudnya kalau ada data baru, ini saya dah buat ni, data adalah dia ambil daripada event ni dot data, then receive. Cuma sini dia akan nampak, kalau seorang hantar dia akan nampak satu je lah. Okay, kalau ramai hantar dia akan override ya. Kalau you tak nak override, you just nak append je, just buat macam ni pun boleh, buat tambah macam ni ya. Ni dia akan append je lah. So, mungkin belakang ni kita buat new line new line. Ditambah sikit BR macam ni. Alright. Okay, so kita try coding kita ni. So saya kena restart server. Okay, server kita dah tambah tadi coding untuk dia broadcast message tu kepada semua klien. Dia tak view dah dekat server, dia just terus hantar ke klien . Okay, save yang ni, make sure you save. Okay, save. Okay. Buka run node server and then cuba connectedkan klien ni, refresh balik. Klien yang nak receive ni pun refresh balik. So connected. So saya hantar. Selamat pagi. Okay, send. So sini pun dah dapat so dah ada data tu. Masuk klien. Jadi akan dapatlah data-data tu broadcast lah. So selepas ni dia akan terima data daripada webcam lah. So, kita tengok next week. Betul ke kita punya tak boleh tau? Apa yang tak boleh? Boleh tengok kawan-kawan kan, rasa ramai boleh tu yang hantar-hantar ni. Cuma kenapa Ira tak boleh, macam mana dia boleh hantar pula? Tak keluar connected.
Okey, kalau tak keluar connected ni, you tengok kat bawah ni apa error dia. Biasanya dia ada dekat inspect ni. You tengok kat inspect, you pergi kat console ni. Mungkin dia ada firewall setting. Dia akan keluar error dekat sini. Detect error dia akan keluar kat sini. Kita klik je kat console ni. Kalau tak ada error, dia tak keluar lah kat sini. Okay. Alright. So, itu saja untuk kita hari ni. So, kita akan sambung next week untuk hantar gambar webcam pula. Tapi basically dah running lah. Sistem data je lah. Sekarang ni kita hantar tag. Lepas ni kita akan hantar data dalam format video. Okay, buka pada soalan nak tanya.